Okey, kembali lagi dalam pendidikan kesihatan tingkatan 2. Kali ini cikgu akan terangkan tajuk kekeluargaan. Diharap semua murid-murid di rumah bersedia dengan buku teks. Muka surat 164. Okey, kamu boleh rujuk sambil mendengar penerangan cikgu. Okey, dalam tajuk ini kamu akan dapat menyatakan maksud jurang generasi, menganalisis jurang generasi dalam keluarga, menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga dan menjana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Baik, kesinambungan daripada tajuk tingkatan 1 kekeluargaan, kamu telah didedahkan tentang keluarga merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu unit kecil dalam masyarakat. Ahli-ahli dalam keluarga selalunya mempunyai ikatan kekeluargaan, hubungan darah serta biasanya tinggal serumah bersama. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan jurang generasi? Okey, jurang generasi bermaksud perbezaan antara generasi lama dengan generasi terkini. Maksudnya beza antara nenek dengan ayah, ayah dengan mak, bukan ayah dengan mak, ibu bapa dengan anak-anak. Okey, jadi ada jurang dia. Cara dari segi apa? Dari segi pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Lain, watak dia berlainan. Okey. Tingkah laku dan cara seseorang individu mencerminkan sesebuah institusi kekeluargaan dan mewujudkan satu jurang pemisah lah di antara generasi nenek tok tu dengan generasi ibu bapa. Okey, mak dengan anak tu dia berbeza. Okey, kemudian jurang antara generasi amat ketara dalam hal yang melibatkan cara berkomunikasi dan berpakaian. Cara bercakap pun dah lain. Okey, cara pakaian kita pun lain, mengikut zaman lah generasi kita. Okey, contoh dia kalau kita dengar okey, dari segi lorat Kedah sekalipun, komunikasi ni ibu bapa ataupun tok zaman dulu lorat dia berlain dengan anak-anak ataupun yang terkini lah. Okey, generasi yang terkini sebab dah ada apa kita panggil pendedahan daripada apa tu luar lah melalui televisyen, internet. Okey, jadi kita dah lain dah. Kemudian generasi terdahulu berada dalam lingkungan zaman dan persekitaran yang berbeza. Berbezalah, zaman dulu lain, sementara generasi kini berada dalam zaman dan lingkungan yang serba kompleks. Okey, ni bermaksud kita tengok jurang generasi yang ada sekarang, iaitu kita tengok generasi mengikut tahun kelahiran sebelum tahun 1965. Maksudnya dia lahir sebelum tahun 1965. Tok nenek moyang kita tu yang lahir tu kita panggil generasi baby boomers. Okey, generasi ni maksudnya masa zaman ni tak moden. Okey, generasi zaman dulu tu yang kita belajar sejarah tu, dia tak moden, tak ada peralatan yang moden. Okey, depa reka sendirilah sebab waktu tu tak ada langsung peluang pekerjaan, hanya mereka kita panggil berdaya saing untuk kehidupan mereka. Depa akan membuat pekerjaan yang untuk terus kehidupan mereka sahaja. Okey, jadi tak ada perkembangan moden lah, tiada teknologi terkini yang diciptanya. Okey, kemudian
jika dilahirkan pada tahun 1965 tu hingga 1980, kita panggil generasi X. Okey, generasi X ni maksudnya generasi yang kira anak-anak yang dilahirkan oleh baby boomer tadi. Okey, dilahirkan oleh mereka. Kemudian anak-anak ni kita panggil generasi X. Mereka ni akan ditinggalkan oleh ibu bapa tadi. Sebab ibu bapa tadi kalut nak kerja. Baby boomer ni mereka lebih tumpu pada pekerjaan, gila bekerja. Jadi anak yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 kita panggil generasi X, anak yang selalu ditinggalkan oleh ibu bapa. Jadi mereka ni macam mana? Mereka ni bebas untuk melakukan apa yang mereka sukalah di dalam rumah. Okey, jadi mereka akan lebih berdikari lah. Okey, mewujudkan peluang pekerjaan di rumah mereka sendiri. Okey, mereka mula mencipta. Kemudian setelah tu, bagi yang lahir pada tahun 1981 hingga 1994 kita panggil generasi X. Okey, generasi X ni kita panggil generasi milenium. Dia lebih canggih lah, terkini. Sebab apa? Sebab ada teknologi yang diciptakan oleh generasi X tadi. Generasi X tadi dia cipta teknologi. Kemudian untuk generasi Y ni dia pun bergantung kepada teknologi tu. Bergantung pada teknologi tu dalam kehidupan mereka. Jadi mereka dah berbeza. Generasi yang berteknologi maklumat lah. Kemudian selepas tu 1995 hingga 2010 kita panggil generasi X, di mana generasi X, generasi Y ni mereka lebih, kita kata apa, teknologi lebih lagi maju, kemudian berkembang pesat. Okey, samalah lebih kurang pada generasi Y lah. Mereka akan bergantung kepada teknologi, tumpu sepenuhnya kepada teknologi, mencipta teknologi terkini untuk dalam kehidupan mereka. Kemudian pada tahun sekarang ni kita panggil generasi Alpha 2011 hingga 2025. Pada sesiapa yang dilahirkan pada tahun ini kita panggil generasi Alpha. Okey, leka lah. Mereka teknologi dah berkembang lagi pesat, dan dari lahir lagi mereka telah didedahkan dengan teknologi. Contohnya telefon pintar tu, lahir-lahir mak kamu nak buat kerja tak boleh. Jadi waktu kecil tu pun dah buka dah video lah apalah nak bagi kamu tengok. Bagi generasi Alpha ni tengok, dengan harapan kamu diam. Okey, jadi dah didedahkan daripada kecil lagi. Jadi tak boleh hidup sekiranya tak ada teknologi di tangan kamu lah, telefon. Okey, kehidupan kamu 100% bergantung kepada teknologi. Tu maksudnya generasi ni, tu jurang dia. Tu sebab kita selalu kata tu zaman dulu boleh lah. Okey, zaman yang kuno, gitulah. Zaman hantua. Okey, kita sekarang zaman moden. Mana kita takut hantu? Hantu macam itulah. Kononnya zaman moden hantu pun takut. Okey, kemudian kita tengok faktor wujudnya jurang generasi. Kenapa adanya jurang generasi ni? Okey, kita tengok yang pertama dari segi latar belakang kehidupan. Mempengaruhi gaya hidup. Contoh, generasi dahulu melakukan sendiri kerja rumah dia. Generasi dahulu lebih berdikari lah. Lebih pandai buat kerja rumah. Lebih ada kemahiran hidup dia. Pandai bertukang. Okay, pandai berkebun dan sebagainya. Tetapi generasi sekarang boleh mendapatkan khidmat wang gaji. Tak retilah nak melakukan benda-benda yang rumit tadi. Kalau kita kata generasi sekarang ni tak pandai dah masak. Masak yang biasa-biasa saja yang boleh kita makan untuk hidup saja. Kemudian tak pandai bertukang. Tiada kemahiran hidup yang zaman-zaman dulu belajar tu. Okey, itu maksud dia. Dari segi latar belakang tadi. Kemudian jurang dari segi pengalaman hidup. Okey, pengalaman hidup ni mempengaruhi corak pemikiran. Kalaupun dia ni tak belajar pandai, tak belajar tinggi, tetapi pengalaman hidup dia akan membuatkan dia lebih matang. Okey, contohnya pemikiran pada generasi awal kemerdekaan dulu.
Sebelum merdeka tadi, okey, depa telah kita kata pendedahan terhadap dunia luar, terhad berbanding pemikiran generasi pada masa kini yang lebih terbuka dan kompleks. Zaman dulu depa memang banyak fikir. Okey, pengalaman depa tu depa dah alami. Tu sebab orang tua-tua ni dia selalu cakap aku ni makan garam dulu daripada kamu, macam tu. Okey, jadi maksudnya dia dah alami. Tu sebab dia banyak nasihat, okey, dekat generasi sekarang ni, sebab generasi sekarang ni lebih berfikiran terbuka. Kemudian kita tengok dari segi jarak umur lah. Okey, mempengaruhi komunikasi. Contoh dia, generasi dahulu tidak memahami bahasa generasi sekarang yang banyak menggunakan bahasa Selangor. Okey, banyak guna. Okey, kita kata kalau nak banding dengan cikgu pun, kalau kamu cakap pun saya tak ada 2-3 patah perkataan yang saya tak faham. Okey, kamu adalah perkataan yang terkini ni. Okey, contohnya selalu kamu duk sebut kunyit lah. Saya pun tak faham. Tapi kena banyak mencari maklumat lah untuk mengajar generasi terkini ni. Okey, perkataan-perkataan yang kamu gunakan tidak difahami oleh generasi dahulu. Sama begitu juga dengan perkataan ataupun percakapan bahasa generasi dahulu, kita pun tak faham. Okey, generasi sekarang ada 2-3 patah perkataan yang kita tidak faham. Kalau kita tengok cerita zaman dulu, cerita P. Ramlee, tak berapa faham lah. Okey, kemudian kita tengok seterusnya faktor perkembangan teknologi. Okey, yang ni yang lebih mempengaruhi sangat ni. Okey, semakin canggih, semakin moden. Okey, dunia semakin moden, semakin teknologi semakin tinggi. Jadi generasi dahulu kurang terdedah dengan alat komunikasi seperti sekarang ni, telefon bimbit. Kalau kita beli telefon bimbit yang sekarang ni ataupun tablet, kita nak bagi dekat tok kita nak pakai, dia tak reti lah nak guna skrin sentuh ni. Okey, jadi beza. Kemudian generasi sekarang lebih bergantung kepada teknologi yang lebih memudahkan hidup mereka lah. Okey, kemudian kita tengok kepentingan merapatkan jurang generasi. Kita tak boleh lah duk banding beza generasi tu. Bila kita membanding beza, kita akan jarak kita dengan ibu bapa kita, anak dengan ibu bapa, anak dengan tok wan, datuk nenek akan akan tak rapat, tidak rapat. Jadi kita kena pentingnya rapat hubungan kekeluargaan ni, jurang generasi tadi. Sebab yang pertama, kepentingan dia adalah mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Kita tinggalkan sekejap perkembangan teknologi kamu tu. Okey, cara komunikasi kamu kita perlu mencari untuk fahami supaya kita lebih mengeratkan hubungan. Apa lagi kepentingan merapatkan jurang generasi yang kedua adalah mengeratkan hubungan yang baik. Okey, hubungan di antara, selain pada mengeratkan, kita mengekalkan hubungan yang baik tadi. Dah kita erat, kita perlu kunjung-mengunjung. Walaupun ada teknologi, kita perlu menghubungi. Ada video call, kita menghubungi generasi-generasi lama terkini tu. Okey, supaya kita mengekalkan hubungan yang ada tu menjadi lebih baik. Kemudian selain daripada tu, kita boleh mengukuhkan institusi kekeluargaan. Okey, kita rapat satu keluarga, kita panggil salah silah keluarga kita tu ada pak saudara kita, sepupu. Okey, kita mengukuhkan, merapatkan. Kemudian kita mewujudkan keluarga bahagia dan juga memudahkan komunikasi. Walaupun teknologi ada, okey, kita jangan menyendiri, ataupun kita kata macam zaman sekarang, kalau kita berkunjung ke rumah orang tua-tua ni, rumah ibu bapa, rumah datuk nenek waktu hari raya lah contohnya. Okey, cucu cicit kita, yang lain tu yang kecil-kecil, generasi alpha ni,
Okey, ataupun generasi Y ni main je handphone depa, main game. Jadi tak ada komunikasi. Jadi kita kena tinggal sekejap untuk kita merapatkan generasi kita, jurang tadi. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Kamu boleh buat latihan pengukuhan kamu, salin soalan dan jawab. Okey, yang pertama, adakah anda merasai dan mengalami kewujudan wujudnya jurang antara generasi dalam keluarga anda? Kamu cuba tengok balik, ada tak wujud tak, mesra tak? Kalau wujud jurang tu maksudnya mak ayah kamu dengan ayah kamu, dengan mak kamu, dengan abang kamu tak berapa nak rapat, jarang bercakap. Itu maksudnya yalah ada. Jadi jawapan kamu ya atau tidak je di sini. Okey, soalan nombor 2, adakah wujud perbezaan pendapat di tempat anda? Nyatakan contoh dan cara anda menanganinya. Okey, di tempat kamu, di dalam keluarga ataupun di kampung kamu, di taman kamu. Okey, ada pendapat yang berbeza sebab kita ada generasi yang berbeza ni. Sekiranya ada, macam mana kamu nak rapatkan dia? Kita nak tangani dia, kita nak atasi dia. Sekiranya tiada, tak payahlah jawab contoh tu. Maksudnya semua di situ generasi yang sama aja hidup. Okey, kalau ada pendapat yang berbeza tu, kamu nyatakan contoh dia. Kemudian soalan nombor 3, bagaimana anda menangani masalah jurang generasi bersama orang di sekeliling anda, sama ada tua atau muda? Okey, golongan tua dan muda ni macam mana kamu nak rapatkan? Contohnya kamu boleh buat gotong royong keluarga dalam rumah, gotong royong taman kamu ke. Tu boleh buat kita kata family day, boleh buat kenduri kendara macam-macam lah. Okey, kemudian nombor 4, adakah anda mempunyai cadangan bagi menyelesaikan masalah jurang generasi ni? Okey, cadangan dia yang macam tadi jugalah. Okey, mewujudkan family day, macam itulah. Dalam tu semua orang membuat peranan masing-masing lah, memainkan peranan masing-masing. Ataupun satu lagi, gotong royong dalam keluarga, ada dalam kampung tu. Okey, golongan ibu bapa buat ni, yang anak-anak buat macam ni. Okey, itu kita kata cadangan lah. Ataupun satu lagi dalam keluarga, kita boleh wujudnya makan bersama, duduk makan. Bila time makan, duduk semua sekali makan bersama. Jadi kita boleh bercakap, bersembang, boleh kita kata bertukar-tukar pendapat kita. Okey, nombor 5, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada golongan tua dan muda untuk merapatkan jurang generasi? Nasihat macam mana? Nasihat ni banyak. Okey, kita kena berfikiran terbuka, contohnya menerima, okey, menerima kelemahan setiap generasi tu. Okey, dan juga kalau boleh kita belajar untuk memahami setiap generasi. Okey, begitulah contohnya. Okey, kamu boleh tulis nota kamu daripada slide 1 sampai latihan pengukuhan ni kamu jawab. Okey, sekian. Terima kasih.